Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Naufal Arif bin Cik Azli, nombor metrik A183477. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang diberikan daripada subjek fiqh ibadah dan munakahat yang bertajuk zakat perniagaan dan hutang. Terlebih dahulu saya pergi kepada pengertian zakat. Yang pertama, zakat dari segi bahasa adalah merupakan terbitan kalimah bahasa Arab yang berbunyi zakah, yang bermaksud suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan penerima zakat. Selain itu, dari segi syarak pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Seterusnya, hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib dan fardu ain ke atas setiap orang Islam, yang mana zakat ini adalah termasuk daripada antara lima rukun Islam, iaitu rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan zakat. Seterusnya kita akan masuk kepada pengertian zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan, sama ada berasaskan pembuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pembekalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan di perniagaan. Antara syarat khusus zakat perniagaan ada 4. Sebelumnya kita pergi dahulu kepada syarat zakat yang utama. Syarat zakat ada 5. Yang pertama, orang Muslim atau orang Islam sahaja, yakni zakat ini hanya terlibat kepada orang Islam dan tidak termasuk di kalangan orang-orang kafir. Syarat yang kedua zakat ialah merdeka. Merdeka di sini membawa maksud kepada seseorang itu bukan hamba kepada majikannya, atau seseorang itu bebas daripada sesiapa sahaja, bukan hamba kepada seseorang majikan ataupun ketuanya. Syarat yang ketiga adalah sempurna milik. Sempurna milik yang dimaksudkan di sini adalah kuasa untuk mengurus hartanya itu terletak kepada pemiliknya, bukan kepada orang lain ataupun pekerja, tetapi kuasa untuk mengurus hartanya itu kepada pemilik harta tersebut. Selain itu, urus perniagaan mengurus secara fizikal. Maksud di sini adalah
harta yang diurus itu melalui fizikal, bukannya melalui alam maya ataupun sebagainya. Seterusnya, syarat yang keempat, cukup haul. Haul di sini bermaksud tempoh perniagaan tersebut, atau lebih difahami dengan tahun perniagaan tersebut, kita yang akan menentukan sendiri. Pemilik harta tersebut yang akan menentukan haul tersebut. Syarat yang kelima, cukup nisab, yakni timbangan ataupun berat. Kita mengambil ukur daripada 85 gram emas untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Di samping itu, zakat perniagaan ini ada syarat khususnya tersendiri. Antara syaratnya adalah yang pertama, mestilah harta atau perkhidmatan itu halal. Yang bermaksud harta yang ingin diagihkan kepada golongan tertentu itu mestilah halal, bukan haram dan boleh diagihkan. Syarat yang kedua, mestilah harta itu produktif ataupun berkembang. Yakni contoh produktif ataupun berkembang ini, kita mengambil contoh sebagai tumbuhan, yang mana apabila kita tanam, tumbuhan itu akan kekal berkembang banyak. Contoh lain adalah wang ringgit tunai, yang apabila kita membelanjakannya, turut akan berkembang duit tersebut. Syarat yang keempat bagi zakat perniagaan, syarat yang ketiga bagi zakat perniagaan adalah niat untuk diniagakan. Bermaksud seseorang itu membuka perniagaan dan dia membuka jualan ataupun perniagaan itu, niatnya untuk berniaga. Dan syarat yang keempat, harta perniagaan tidak digunakan untuk kegunaan sendiri. Yang bermaksud harta yang ingin kita agihkan ini kepada golongan tertentu itu tidak boleh kita ambil dan kita gunakan untuk kegunaan sendiri. Seterusnya, kita berbalik kepada hutang. Zakat hutang, kaedah asal, orang yang mempunyai hutang, orang yang mempunyai harta dan dipinjam oleh orang lain, dia wajib mengeluarkan zakat bagi semua harta tersebut jika telah cukup nisab dan haul. Seterusnya, jika hutang telah tamat tempoh dan pemiliknya tidak mengambil kembali hartanya, pemilik tersebut wajib mengeluarkan zakat tersebut serta-merta apabila telah cukup syaratnya. Selain itu, jika tempoh hutang telah tamat, orang yang meminjam tidak mampu membayar hutang, zakat hanya dibayar untuk tahun tersebut dan tahun-tahun sebelumnya setelah harta tersebut diperolehi. Seterusnya, jika tempoh belum tamat, zakat hanya dibayar pada tahun tersebut dan tahun-tahun sebelumnya
setelah harta diperolehi. Dan yang akhir sekali, orang yang berhutang dan dia memiliki nisab yang telah cukup haul, dia wajib mengeluarkan zakat walaupun jumlah hutang melebihi hartanya. Jadi sedemikianlah kaedah asal yang diberikan zakat hutang, yang mana kita perlu melunaskan hutang yang telah kita pinjamkan daripada orang lain. Moga-moga pembentangan ini diterima oleh pensyarah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.